inilah yang hati Islam senantiasa melalui penerangan-penerangan yang disampaikan dari semasa ke semasa. Malah tuan-tuan sekalian, untuk makluman, kita punya ceramah pada malam ni sebenarnya ditayangkan secara live di tvmakmur.com. Secara live boleh dilayari di tvmakmur.com. Ceramah kita pada malam ni di Bandar Mara ni boleh kita layari. Siapa yang nak layari boleh tengok di internet di tvmakmur.com. Meneruskan ceramah kita pada malam ni, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Fadil Ustaz Khairul Azmi Al-Hafiz, Ketua Pemuda PAS Pasamaran, untuk meneruskan penerangan pada malam ini. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan pada tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammus taslim ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله Wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Murusi Majlis, Al-Fadhil Ustaz Syarul Nizam Abdul Halim, Ketua Penerangan PAS Semarang. Yang dikasihi penceramah jemputan kita pada malam ini, Ustaz Suhaimi Muhammad Sa'ad, Ketua Penerangan PAS Negeri Pahang. Dikasihi Tuan Haji Muhammad Nur bin Saleh, Setiausaha PAS Kawasan Maran, juga merangkap pengarah MPD Tun Duit, seluruh kepimpinan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama alhamdulillah, kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-Nya yang tidak terhingga. Termasuk nikmat-Nya, nikmat kita berada di dalam majlis yang seumpama ini. Majlis penerangan-penerangan siri-siri dakwah perjuangan Parti Islam Malaysia PAS. Dan alhamdulillah, kita pada malam ini, pada hari ini, sekali lagi kita dikurniakan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah ke tahun yang baru hijrah. Kerana pada hari ini kita berada di 1 Muharram, tahun baru hijrah, yang menunjukkan kepada kita suatu kurniaan yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dipanjangkan umur kita, ditambahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, setiap kali tiba 1 Muharram ataupun bulan Muharram, kita mengenang kembali suatu peristiwa yang besar yang berlaku ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah ataupun disebut sebagai Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ayat yang saya bacakan dalam mukadimah tadi yang bererti, dan ingatlah ketika orang-orang kafir merancang untuk menangkapmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu, dan mereka merancang dan Allah juga merancang, dan Allah lah sebaik-baik perancang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mendedahkan kepada kita bagaimana golongan musyrikin Mekah tidak merasa senang dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi berdakwah dalam tempoh 13 tahun di Mekah. Mereka melihat dakwah Nabi semakin hari semakin mendapat sambutan. Mereka melihat dakwah Nabi semakin hari semakin boleh diterima oleh masyarakat. Mereka melihat dakwah Nabi semakin ramai pengikut yang menyokong dan menjadi memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul kebimbangan di kalangan pembesar-pembesar Quraisy Mekah. Kebimbangan yang timbul di kalangan mereka kerana mereka bimbang semakin hari semakin besar pengaruh Muhammad, bimbang hilang pengaruh mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apabila mereka bimbang pengaruh mereka boleh dicabar oleh pengaruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan perancangan-perancangan. Ada cadangan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cadangan untuk memenjarakan dan menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cadangan untuk menghalau dan mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbincang, mereka merancang, yang akhirnya mereka membuat keputusan untuk mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghantar pemuda-pemuda tahan lasak mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan suatu pakatan jahat, mereka menghantar pemuda-pemuda tahan lasak mereka untuk membunuh Nabi. Dengan tujuan bila mereka pemuda yang diwakili setiap kabilah dapat membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk nak membalas dendam, untuk nak menuntut darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut wallahu khairul makirin. Allah Taala lah sebaik-baik perancang, iaitu Allah Taala telah menggagalkan perancangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada peristiwa itu, sebelum daripada Nabi sendiri berhijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi dengan supaya mengizinkan para sahabat-sahabat baginda untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Beberapa orang sahabat, beberapa ramai sahabat telah pergi lebih awal daripada baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mereka pergi ke Madinah, mereka disambut oleh penduduk Madinah. Kerana ketika itu sebahagian daripada penduduk Madinah, khususnya yang telah berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada mereka telah memeluk Islam dan sanggup bermati-matian mempertahankan Islam, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita apabila kita memperingati peristiwa hijrah Nabi, suatu persoalan yang perlu kita hayati bersama, iaitu kenapakah Nabi berhijrah? Apakah tujuan sebenar Nabi berhijrah? Adakah semata-mata untuk Nabi menjadi ketua negara? Ataupun untuk Nabi mencari kekayaan dan sebagainya? Kalaulah itu merupakan suatu perkara yang benar, nescaya Nabi tak perlu keluar ke Madinah. Nabi pernah ditawarkan oleh pembesar Quraisy Mekah ketika itu, ketika berada di Mekah lagi, Nabi ditawarkan dengan tawaran yang begitu hebat. Bukan tawaran RM100 anak sekolah, itu sikit je. Tawaran RM100 anak sekolah, itu RM100 orang-orang getak, berapa kilo sangat getak.
Tapi tawaran yang sangat hebat yang ditawarkan kepada Rasulullah. Sehingga dikatakan disebut oleh kitab sirah tawaran yang berbunyi, in kunta turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana mala. Hei Muhammad, kalau kamu nak bertujuan dakwah kamu ini bertujuan nak mengumpul harta, tak apa. Kami kumpulkan harta. Seluruh harta-harta kami kumpulkan bagi kepada kamu, biar kamu jadi orang yang paling kaya di kota Mekah. In kunta turidu bima ji'ta bihi mulkan mallaknaka alaina. Jika kamu nak jadi raja, tak apa, kami tabah jadi raja. Suatu tawaran yang hebat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabah jadi raja. Tetapi semua tawaran-tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi tahu tawaran tersebut tidak lain dan tidak bukan tawaran kebendaan yang bertujuan tidak lain dan tidak bukan untuk nak menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah golongan musuh-musuh Islam dulu, kini dan selama-lamanya untuk nak menyekat dakwah Islam, nak menyekat kebangkitan Islam, mereka menggunakan tawaran-tawaran di sudut kebendaan semata-mata. Kebendaan mereka akan bagi pemberian itu dan ini, tidak lain dan tidak bukan untuk menyekat dakwah yang mula tersebar di atas bumi Malaysia ini khususnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, suatu jawapan tegas yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan dengan tawaran yang begitu hebat tersebut. Wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amr ma taraktu hatta ahlika duna. Yang bermaksud demi Allah, kalaulah mereka sanggup meletakkan matahari di belah kanan aku, mustahil. Ambil matahari letak kat tangan kanan aku, mustahil. Dan kalau mereka mampu meletakkan bulan letak belah kiri, bukan nasib, bulan pun letak di bahagian belah kiri aku, supaya semata-mata nak suruh aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan tinggal. Aku akan tetap memperjuangkan ataupun terus dakwah ini sehingga aku mati. Ini kenyataan yang begitu tegas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak menerima tawaran kerana Rasulullah tahu kalau Rasulullah jadi raja sekalipun, apa makna raja yang tidak boleh melaksanakan hukum Islam. Raja dalam keadaan raja saja, mengikut peraturan, mengikut perlembagaan yang telah dibubarkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa makna? Tak ada erti kalau Rasulullah jadi raja. Sebab itulah Rasulullah berhijrah ke Madinah tidak lain dan tidak bukan untuk menegakkan sebuah negara yang benar-benar menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kaji sejarah, baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika permulaan Rasulullah berada di Madinah, banyak perkara-perkara yang sangat penting yang Rasulullah lakukan. Yang saya nak sebut pada malam ini, di antaranya Rasulullah membuat suatu dustur Madinah. Dustur ini kita biasa dengar terjemahan dia piagam Madinah. Tapi kalau zaman sekarang ni lebih tepat kita terjemahkan dengan perlembagaan. Rasulullah buat satu perlembagaan. Dalam perlembagaan tersebut, satu persatu Rasulullah perincikan perlembagaan yang sesuai, yang penting ketika itu, yang perlu dijadikan rujukan bagi mana-mana negara yang nak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita tengok Rasulullah bukan hanya dia setakat pendakwah mengajar di masjid dan surau saja. Rasulullah juga orang yang bijak berpolitik. Boleh mengubah perlembagaan. Walaupun Rasulullah tidak reti membaca, tidak reti menulis, tapi Rasulullah menetapkan satu persatu di dalam perlembagaan Madinah. Apa yang Rasulullah tetapkan di antaranya berkaitan dengan penduduk. Macam mana? Ada penduduk Madinah ketika itu, ramai di kalangan penduduk Madinah yang bukan Islam. Bagaimana hak mereka? Hak rakyat yang bukan Islam.
Bagaimana hubungan dengan orang yang bukan Islam? Ini semua suatu perkara yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digariskan oleh beliau di dalam perlembagaan Madinah tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Kesimpulan yang disebut oleh Rasulullah, yang digariskan oleh Rasulullah dalam perlembagaan Madinah, berkaitan dengan kesimpulannya yang disebut oleh Rasulullah, "Fama maktalaftum fi min syai'in famaratuhu ila Allah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sebut apa-apa yang menjadi perselisihan, apa-apa yang menjadi pertikaian, maka tempat rajuknya adalah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan asas kepada negara. Pembentukan sebuah negara, barulah negara tersebut boleh kita sebut, boleh kita namakan sebagai negara Islam. Apa-apa pertelingkahan mesti kembali kepada Allah, kembali kepada hukum Allah, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut mana-mana undang-undang yang lain. Itu bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita, bila sebut hukum Allah, ada orang yang mengaku Islam pun pakai berlepah sebut hukum Allah. Sebut hukum hudud, rasa takut sangat. Takut sangat hukum hudud. Biasa orang takut kepada hukuman ni, penjenayah. Penjenayah biasa takut. Tapi orang yang tak buat jenayah pun takut juga. Seolah-olah dia melakukan jenayah. Hukum hudud dia saya nak sebut tuan-tuan. Kerana kita, sekarang ni kita ditimbulkan kembali, dijadikan isu yang besar dalam masyarakat kita berkaitan dengan hudud ni. Dengan tujuan-tujuan yang tertentu, konon-kononnya isu hudud ni boleh menakutkan masyarakat bukan Islam. Tapi saya pernah yakin kalau masyarakat bukan Islam faham apa itu hudud, dia akan sanggup menerima hukum hudud. Sebagaimana sejarah kegemilangan Islam dulu, orang bukan Islam lebih rela berhukum dengan hukum Islam berbanding dengan hukuman yang lain. Ini bila terbukti hukum tersebut hukum yang baik, hukum yang boleh menyelesaikan masalah, mereka memilih hukum Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak beriman, tidak mengucap dua kalimah syahadat. Kita yang sedih bila sebut isu hudud ni, bermacam-macam orang nak bercakap. Orang alim memanglah layak dia bercakap. Alim ni pula ada dua. Ada alim yang amanah dengan ilmu dia, ada alim yang tak amanah dengan ilmu dia, ataupun dikenali sebagai ulama su, mengikut teladan yang diletakkan oleh Imam Ghazali. Ulama dunia, ulama yang ada kepentingan. Orang alim bercakap, orang jahil bercakap, arti pun cakap juga. Kalau kita tanya apa dia hudud pun dia tak boleh nak jawab. Tapi bila sebut hudud, dia nak bagi ulasan. Zaman sekarang ni orang suka mengulas lagi. Orang yang bukan ustaz pun nak cakap macam ustaz. Orang yang bukan ada yang tak ada kepakaran pun nak belagak konon-konon jadi pakar. Bila sebut hukum hudud ni tuan-tuan, sebahagian masyarakat kita menggambarkan hukum Islam ni dengan gambaran yang salah. Gambaran yang salah terhadap hukum Islam. Bila sebut hudud, bab mencuri dia gambar apa? Apa yang digambar? Yang pertama sekali, potong tangan. Tanpa dia melihat apakah syarat yang perlu yang perlu ada untuk nak melayakkan seorang tersebut potong tangan. Dia bayang kalau anak dia nakal sikit, curi coklat 2 biji kat kantin sekolah. Jaga kantin 2 orang, nampak cukup saksi dia ingat geram ni pun habis tangan anak dia. Kena ke anak dia nakal sikit ambil buah rambutan orang 2 biji, habis tangan anak dia. Dia tidak bayang gitu, memang boleh. Potong tangan boleh. Itu suatu gambaran yang salah tuan-tuan. Hukum Islam yang pertama sekali saya
nak sebut, kalau hukuman yang lain dalam mahkamah, dia ada prosedur dia, ada syarat-syarat dia. Tak ada pun, ada qada-qada yang tertentu baru dijatuhkan hukuman mati. Tak cukup, tak sampai qada tersebut, tidak boleh dijatuhkan hukuman mati. Kalaulah hukuman dunia ni yang difikir dengan kepala otak manusia, ada syarat-syarat dia. Apatah lagi hukum Allah yang jauh lebih bijaksana, yang tidak boleh nak kita bandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Saya bagi contoh berkaitan dengan hudud potong tangan ni. Nabi sebut tidak boleh kita potong tangan melainkan barang yang dicuri itu bernilai 1/4 dinar. 1/4 dinar ni kalau nilai dengan duit sekarang ni ratusan ringgit tuan-tuan. Maknanya kalau curi sikit-sikit tu tak kena potong tangan. Dia boleh dijatuhkan hukuman yang lain yang dipikir sesuai oleh pemerintah, oleh hakim ketika tu. Mestilah pokok dinar ratusan barulah layak dia dipotong. Ini kenyataan ataupun ini panduan yang telah digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barang yang dicuri juga dalam Islam nak mensabitkan hukuman potong tangan kepada orang curi. Barang yang dicuri mesti barang yang disimpan di tempat yang sepatutnya. Kalau kereta kita parking di tempat parking kereta, tapi kita tinggal kunci. Tinggal anak kunci kat kereta kita, kemudian ada orang curi kereta. Bila orang curi kereta, ada orang nampak 2 orang saksi, cukup saksi. Cara-cara mahkamah tanya, sebab apa awak curi kereta? Saya sebenarnya tak berapa, daripada awal tak ada niat nak curi. Tapi tengok kereta lawa. Tengok. Mula-mula minat tengok kereta je. Tengok tiap kunci ada. Kunci ada saya. Apa lagi? Peluang dah ada depan mata. Kenyataan, kalau keterangan itu diberikan oleh si pencuri, hakim tak boleh nak menjatuhkan hukuman potong tangan. Kenapa? Kerana barang tersebut berlaku kecuaian daripada tuan dia. Biarkan kunci di kereta. Maka walaupun benar seseorang tersebut mencuri, ada saksi, tetapi oleh kerana barang tersebut tidak disimpan dengan cara yang sebenar, tak boleh lagi nak jatuh hukuman potong tangan. Dia bolehlah hukuman yang lain, penjara dan seumpamanya mengikut kebijaksanaan hakim. Contoh yang kedua saya bagi. Orang mencuri masuk rumah kita. Curi emas, gelang isteri kita 3, lebih kurang nilai dia 4,000 lah kita ambil. Contoh nilai gelang isteri kita. Tapi gelang tersebut kita letak di ruang tamu, atas meja ruang tamu. Bila didedahkan di mana barang tersebut hilang, aku letak kat ruang tamu, barang emas aku hilang, gelang isteri aku hilang, hakim tak boleh juga nak jatuhkan hukuman potong tangan. Kenapa? Kerana barang emas kebiasaannya tidak disimpan di ruang tamu. Kebiasaannya disimpan di tempat yang tersuruh. Itu hukum Islam. Tapi kalau angkut sofa duduk di ruang tamu, itu kena potong tangan. Sebab memang sofa duduk di ruang tamu. Angkut apa? Angkut TV. Curi TV yang berada di ruang tamu. Memang TV tempatnya di ruang tamu. Maka itu di antara syarat-syarat yang disebut oleh para ulama rahimahullah ta'ala, dan mereka ini berdasarkan panduan yang telah dinyata lebih awal lagi oleh Nabi SAW. Sebab itulah kita bila sebut wudu, yang pertama sekali kita yakin dia hukum Allah. Bila hukum Allah merupakan hukum yang terbaik yang tak boleh kita nak bandingkan dengan hukuman yang lain. Cuma kalau orang kata tak berapa sesuai, tak berapa nak tu, kita kena kaji, kena belajar. Bila kita mendetailkan, faham secara detail apa itu hukum wudu, syarat-syarat dia, di situ kita akan lihat kehebatan Islam, adilnya Islam, ratunya hukum Islam ni. Memang terperinci satu persatu telah diperjelaskan oleh para ulama rahimahumullah
Allah Ta'ala. Tapi bila kita zaman sekarang ni, bila sebut isu hudud, macam-macam orang cakap. Ada seorang tua tu dia kata apa? Dia kata saya rasa tak sesuai. Sebab tak adil lah. Kalau orang Islam kena, orang bukan Islam tak kena, dia kata. Jawapan dia mudah je. Dia pergi haji tu. Dia haji. Orang Islam dia pergi haji. Orang bukan Islam tak pergi haji. Fikir dia juga Pak Haji. Zakat. Syarat wajib zakat orang Islam. Kita sebab apa jabat agama tak minta zakat dengan orang bukan Islam? Tak adil lah jabat agama begitu. Sebab tu dia tak fikir. Kerana hukum hudud ni yang pertama sekali hukum Islam. Suatu benda yang kita tak boleh nak pertikaikan. Tetapi bila orang pertikaikan satu persatu, kita nampak orang yang ada sedikit ilmu dan ada hidayah dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu hati mereka. Mereka lihat kebodohan orang yang mempertikaikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada hijrah kita tadi, Nabi menyatakan apa-apa pertikaian, famahma talaftum fihi min syai' famaratuhu ila Allah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kembali kepada Allah, kembali kepada hukum yang telah diturunkan yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diperjuangkan oleh parti Islam Sungai Pas untuk mengembalikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Madinah ketika mana Rasulullah awal-awal mendirikan kerajaan Islam Madinah, sebenarnya penduduk Islam lebih kurang 40% sahaja. Penduduk Islam adalah minoriti, bukan majoriti. Tetapi boleh mereka hidup dalam keadaan aman damai, boleh mereka bersatu di bawah pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan hijrah yang perlu kita hayati bersama. Adapun berkaitan dengan isu-isu semasa, insya-Allah kita akan dengar perbahasan yang lebih menarik daripada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Mat Sa'ad, dan dia akan pancarkan kepada kita beberapa gambar yang kita perlu ambil iktibar, bukan setakat ambil iktibar, tetapi kita perlu sebarkan kepada masyarakat secara amnya. Itulah sedikit sebanyak ucapan saya pada malam ini. Mudah-mudahan ada pengajaran dan pengiktibaran yang boleh dikongsi oleh kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.